Ya. Cikgu Nom, okey. Cikgu Nom, where are you? Okey cikgu, okey. Berdasarkan yang saya send dengan kamu hari tu, yang miss check tu, apa yang kamu orang faham? Yang I think tu cikgu, perlu simpan ke tidak? I think tu, Itu kan dah mengajar bahasa Melayu, kecil berkumpulan tidak ada slide. So kamu buat presentation kan? Slide tidak ada lah. Dan slide itu untuk kamu sebagai BPM untuk kamu mengajar. Ada sebab slide. kecil, suara miss yang Tidak ada kecil slide memang tak belakang. jelas. Miss cakap yang ni tak ada slide, tapi kita perlu bentang. Maksudnya kita memang kena ada slide lah kan untuk bentang. Tak pastilah, tak faham saya dengan dia punya tu instruction tu. Kan? Saya pun juga tidak faham. Okey, tapi dalam arahan ni dia bilang begini. Sekejap saya share mana saya punya ni. Okey, dia bilang anda dikehendaki melaksanakan simulasi pengajaran. Dia macam micro teaching, macam subjek Miss D tu, kita mengajar dalam kelas. Maksudnya kita mengajar lah dalam kelas dan kita rekod video pengajaran kita tersebut. Cuma itulah kenapa Miss cakap tak ada slide, macam pelik je. Sekejap. Yes, kamu hanya membentang. Bukan membentang lah. Simulasi itulah kan. Micro teaching tu. Sama ada kamu akan buat micro teaching dalam kelas ataupun kamu record sahaja. Okey, ini tidak masalah. Yang apa? Kamu punya teknik ni kan untuk langkah karangan ni tidak masalah. Tapi kamu jangan masukkan dalam writing tu. Masukkan dalam langkah sahaja. Okey, Cikgu Nom. Yang acting ni tadi, sekejap. Cakap apa tadi? Okey, ini tidak masalah. Yang apa? Kamu punya teknik ni kan untuk langkah karangan ni tidak masalah. Tapi kamu jangan masukkan dalam writing tu. Masukkan dalam langkah sahaja. Masuk dalam langkah saja Cikgu Nom. Dia tak perlu dalam RPH. Jadi siapa bikin langkah hari tu? Langkah? Berapa? Sekejap. Mana? Kita dah bagi tugas kah untuk set induksi, aktiviti 1, aktiviti 2, 3 dan penutup. Dah kah? Kan kita dah settlekan langkah tu Arya malamnya. Cuma belum dibagikan lah untuk yang explain dalam yang micro teachingnya. Apa tu yang ni? Apa yang Miss cakap tadi? Yang melaksanakan simulasi pengajarannya. Ya belum lah. Cuma kita settlekan yang langkah je. Sorry Miss. Sorry Cikgu Nom. Mana dia? Yang I think ni. Miss cakap letak dalam langkah. Ini dia. Ni. Nampak Cikgu Nom? Share slide. Tak ada slide. Sorry. Haiya, sorry. Saya rasakan dia kata tak ada slide kan. Yang dia explain semalam tu yang video pengajaran tu saya rasa macam tu dia suruh buat. Ya kan Jawah. Macam ni kah Jawah? Aduh, saya share slide. Sorry. Haiya. Video contoh kamera mati kah? Ini kah? Saya rasa macam ni, kan dia kata tak ada slide. Maksudnya kita just
Oi. Yep. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fajar. Tadi kita dah pelajaran kemahiran menyoal. Okey, baiklah pelajar. Tadi kita dah berpantun. Dan sekarang kita akan pergi kepada aktiviti yang kamu semua suka, iaitu soalan pengukuhan. Okey, baiklah. Kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu menguji kefahaman awak. Okey. Apakah yang awak faham tentang pantun budi? Pantun budi ni dia mengisahkan apa? Siapa boleh jawab? Betul tu. Saya macam Secara imagine. ringkasnya, Stop dulu. Maksudnya Jadi kita tak perlu maksudnya- buat slide, kita just explain, kita mengajar dekat video. Macam kita imagine ada student lah kan. Ya, kita mengajar. Tapi based on lesson plan lah, ikut lesson plan lah. Kita first apa perlu buat, kita akan cakap hi, Assalamualaikum, semua sihat. Lepas tu kita beritahu lah apa kita belajar minggu lepas. Macam accent lah apa yang kita belajar minggu lepas. Lepas tu kita masuklah topik untuk menarik minat, topik untuk minggu yang kita nak ajar tu. Hmm. So basically kita buat video lah, mengajar. Video mengajar berkenaan dan gaya hidup sihat kan? Ya. Dengan termasuk dengan aktiviti word wall, piramid makanan. Sekejap ya. Saya mencari buku. Okay, dia macam tu ya lah. Macam tu. Dan apa yang kau tunjuk tu? Tu. Ni, Cikgu Nom nampak? Dia letak dalam ni, yang imbakub tadi. Oh, jadi tidak perlu simpan di iPing lah kan? Benda ni sudah ada di situ kan? Ya, mana dekat sini? Mana? Siapa? Mana? Ni. Maksudnya dia just dash macam tu saja lah kan? Iya, macam dia punya juga yang itu hari yang dia kasih contoh itu. Kan? Pelik betul. Apa lagi ya? Siapa? Yes, kamu Oh, ada jadi settle sudahlah itu yang langkah-langkah tu settle sudahlah kan? Yang ini settle sudah. Siapa? Kita dengar dulu apa yang dia cakap. kamu bentang lah simulasi itu lah kan, micro teaching tu. Sama ada kamu akan buat micro teaching dalam kelas ataupun kamu record sahaja. Okey, ini tidak masalah. Yang apa? Kamu punya teknik ni kan untuk langkah karangan ni tidak masalah. Tapi kamu jangan masukkan dalam writing tu. Masukkan dalam langkah sahaja. Yang ni, kosakata ni, apa? Ini saja yang belum. Tahukah? Kosakata. Kita tak ada kosakata kan? Aceh. Kejap mi orang cek lah Janyo. Janyo. Nama Aceh salah. Sorry. Ini saja belum. Ini juga belum. yang pertama, pergi kepada soalan. Silakan. Okey, binakan masyarakat. Itulah. Dia nak. Okay. Okey, ini tidak masalah. Okey, untuk ini standar pembelajaran tu satu sahaja. Dan Miss Mama merujuk pada Jawab standard pembelajaran.
kau londak ni nah. Oh, ulo ni nah. Apa yang salah? Okey, untuk ini standard pembelajaran tu satu sahaja. Dan misalnya merujuk balik standard kandungan tu, macam ada yang salah sikit di ayat ujung tu. Rujuk balik di SKP tingkatan 5. Okay, so untuk standard pembelajaran pilih satu saja. So yang kamu ni mencerangkan ambil kerangka lah, sebab fokus kepada teknik penulisan kan. Seterusnya untuk objektif pembelajaran kamu, salah. Sebab kamu memilih kata kerja yang kabur, yang tidak boleh diukurkan. Memahami, ini sudah explain yang di dalam kelas. Memahami. Macam mana kita mau ukur memahami itu tidak boleh ukur. So kamu kena ubahlah. Sama ada kamu tambah macam ni lah. Belajar dapat memahami dan mengaplikasikan teknik dalam teknik penulisan karangan yang betul. Okey, faham kan ayat tadi? Belajar seterusnya untuk objektif pembelajaran kamu, salah. Sebab kamu memilih kata kerja yang kabur, yang tidak boleh diukurkan. Memahami, ini sudah explain yang di dalam kelas. Memahami. Macam mana kita mau ukur memahami itu tidak boleh ukur. So kamu kena ubahlah. Sama ada kamu tambah macam ni lah. Belajar dapat memahami dan mengaplikasikan teknik dalam teknik penulisan. Mengaplikasikan teknik. Aplikasikan teknik dalam teknik penulisan. Teknik penulisan dalam karangan yang betul. Karangan. Okey, faham kan ayat tadi? Belajar dapat memahami dan mengaplikasikan teknik penulisan karangan yang betul. Itu untuk objektif pembelajaran. Untuk hasil pembelajaran itu memang salah. Apa? Misalkan. Hasil pembelajaran. Standard pembelajaran. Okey, untuk ini standard pembelajaran itu satu sahaja. Dan misalnya merujuk balik standard kandungan tu, macam ada yang salah sikit di ayat ujung tu. Rujuk balik di SKP tingkatan 5. Okay, so untuk standard pembelajaran pilih satu saja. So yang kamu ni mencerangkan ambil kerangka lah, sebab fokus kepada teknik penulisan kan. Sudah. Akan explain tu sekejap. Okey, untuk ini standard pembelajaran tu satu sahaja. Dan misalnya merujuk balik standard kandungan tu, macam ada yang salah sikit di ayat ujung tu. Rujuk balik di SKP tingkatan 3.4. Penulisan secara terancang. Okey. Penulisan secara menulis untuk menghasilkan sesuatu, penulisan secara terancang. Okey, untuk hasil pembelajaran mengenal pasti ini kamu punya hasil ini kabur sangat. Kan sudah explain hari itu kena jelas. Ini tidak jelas nih. Mengenal pasti jenis apa? Jenis penulisan karangan, kamu fokus kepada teknik, bukan kepada jenis karangan. So, kamu boleh cakap di sini mengenal pasti teknik penulisan karangan. Yang betul, itu nomor 1. Nomor 2, menghasilkan rangka karangan. Itulah sebab kalau kamu pilih yang 3.4.1 tadi dalam standard pembelajaran kan. So yang nomor 2 itu adalah kamu minta apa pelajaran akan menghasilkan ataupun menulis rangka karangan berdasarkan teknik yang telah dipelajari. Okay, so nomor 3 tu bang. Hasil pembelajaran ada 2 sahaja.
Lagipun yang Miss mau tambah di sini, untuk nomor 3 tuh kamu tidak boleh memasukkan tema di dalam kamu punya hasil itu tidak kena mengenang. Kita fokus kepada topik lah. Topik apa kemahiran yang kamu mau terapkan dalam pengajaran kamu. Hah? Yang lain faham kah untuk hasil pembelajaran? Apa yang Miss ni untuk nombor 2 tadi? Saya tak faham. Semua orang ada di sana. Ada dengar ke yang saya ni tadi, yang Miss tadi? Ada. Ni. Tok dah. Tok. Ya. Okey, untuk hasil pembelajaran mengenal pasti ini kamu punya hasilnya kabur sangat. Kan sudah explain hari itu kena jelas. Ini tidak jelas nih. Mengenal pasti jenis apa? Jenis penulisan karangan, kamu fokus kepada teknik, bukan kepada jenis karangan. So, kamu boleh cakap di sini mengenal pasti teknik penulisan karangan yang betul. Itu nomor 1. Nomor 2, menghasilkan rangka karangan. Itulah sebab kalau kamu pilih yang Menghasilkan angka karangan. 3.4.1 tadi dalam slide pembelajaran kan. So yang nomor 2 itu adalah kamu minta apa pelajaran akan menghasilkan ataupun menulis rangka karangan berdasarkan teknik yang telah dipelajari. Berdasarkan teknik yang telah dipelajari. Okey, so nomor 3 tu bang. Hasil pembelajaran ada 2 sahaja. Lagipun yang Miss mau tambah di sini, untuk nomor 3 tu kamu tidak boleh memasukkan tema di dalam kamu punya hasil tu tidak kena mengenang. Kita fokus kepada topik lah. Topik apa kemahiran yang kamu mau terapkan dalam pengajaran kamu. Jadi maksudnya hasil pembelajaran kita 2 aja lah kan? Iya, tak perlu banyak kata Mister. Okey, yang ni Java session. Mana ke kita? Yang ni, kenapa Miss cakap aspek kandungan? Mana kita punya aspek kandungan? Aspek kandungan. Aspek kandungan, Java. Ni, faham kah? Saya dalam WhatsApp. Amalan hidup sihat, penulisan binaan ayat. Tema rujuk di SKP 35. Java. Apa yang Miss minta ni sebenarnya? Tema rujuk di SKP 35, aspek kandungan itu tidak sesuai. Tema. Oh, aspek kandungan ni. Penulisan binaan ayat. Tema rujuk di SKP tingkatan 5, aspek kandungan tu tak sesuai. Penulisan binaan ayat. Kan kita pada karangan kan. Jadi, Ya, sekejap. saya pun lagi cari juga ni. Mana Miss cari punya ni. Tata bahasa dia macam ni. Kalau ini contoh Miss hari tu. Miss letak tata bahasa. Kita letak apa? Coba.
tak dapat guna gaya bahasa kah dia punya aspek kan? Gaya bahasa. Iya, sebab kan kita bina macam buat karangan kan. Dekat batch berapa? Kak Nom, Kak Karen jumpa. Saya tengok dalam Google. Google. aspek ya. Kemahiran gaya bahasa. Macam mana? Yang lain? What do you guys think? Does it okay or not? Mana Cikgu Nom dan Cikgu Syuk ni menghilang sudah? Cikgu Nom. Ya, sini saya. Si Syukri ni pun diam-diam sudah. Suara saya jelas. Tak saya cakap lagi suara Miss. Penulisan binaan hayat. Yang ini saja. Yang lain okey. Yang ni Kai sudah. Tip 3. Aspek kandungan satu sahaja ya. Kai bukan aspek kandungan. Standard pengajaran. Ni nemuin ada macam ada sedikit. Beliau mau tulisan dalam karangan yang betul. Kenapa ada double? Pelajar dapat memahami dan pastikan teknik penulisan dalam karangan yang betul. Aspek kandungan. Ada yang sudah try masuk sini, explore ni slide? Belum ada orang. Belum. Hayya, Cikgu Nom menghilang ni. Ting, tak ada orang. Gambar Cikgu Nom belum ada. Belum ada waktu cikgu pergi pasar cari blazer. Tak apa. Kalau pakai plan saja tiap kah? Pakai saja plan. Nanti saya coba edit. Pilih. Kalau tidak nanti hari Kamis kah? Hari ada pas 9 hari bulan kah? Boleh. Kak Nom balik Kuching. Ada pula kan esok. Lusa saya pulang Kuching. Nanti 30 lagi pulang lagi ke Miri. Sekejap betul. Untuk ada case kami orang punya asrama tu cikgu. Oh ya kak. Ya, dalam rumah kami orang tu kan babak. Untung juga lah tidak ada siapa yang sakit. Saya punya room tu kan yang bilik. Itu kan ada kawan yang stay sana. 3 orang 2 orang sudah tidur. Lepas tu the next day dia punya pintu tu kena kunci, kena lock dari luar. Lepas tu bilik dia orang kenal kah itu Susan Lee sama itu Rosemary itu. Kenal kamu orang kan? Budak Rosemary. tu. Rosemary kenal saya. Dia dengan Susan punya kabet tu kena babak. Dia punya bag dekat lantai. Lepas tu tong sampah kena berunsai, entah apa ndak dicari. Tapi yang pelik tidak ada juga barang hilang. Yang pelik barang tidak hilang. Iya, barang tidak hilang. Lepas tu yang betul-betul misteri itu kenapa dia kunci saya punya kawan-kawan dari luar. Kawan-kawan saya tidak dapat keluar the next day. Seramnya. Itulah kami orang lagi kepo pasal itu. Bagus juga tuh Cikgu Nom balik cek barang-barang. Bawa saja barang apa yang penting tu.
Tidak ada lah, yang penting sana tuh cuma setrika sama apa saja. Ya, mau cek-cek saja kan. Ya, cuma kita risau kalau orang tuh ada niat jahat kan, sakit hati kah apakah kan, Iyalah, dia sekarang pergi bakar macam-macam. kah, ya kita Sekarang tidak tahu macam-macam boleh berlaku. nekat betul bah orang sekarang nih, tidak macam kita dulu masih ragu, masih segan, masih takut. Yang peliknya kenapa orang tuh boleh masuk ke rumah kan? Ya, itulah kita nih tidak sama kepala cikgu. Ish, Sudah saya pesankan, saya ketua rumah di sana, saya sudah bilang sama dia orang. mesti ada orang-orang dalam tuh yang Iya, jam 10 mesti tutup pintu. Saya bilang sama dia orang. Sebab kita nih semua, kamu orang nih semua perempuan. Saya Iyalah, bilang sama dia orang. Dan pukul 10 memang sudah tutup. Tapi adalah budak-budak dari bilik yang satu lagi, bilik ujung. Entahlah apa dia orang buat, memang selalu pulang pukul 4 pagi, 3-4 pagi begitu. Keluar lagi jam 11, tidak juga dia orang inform. Kami orang keluar, boleh tutup pintu. Nanti saya call ke mereka apakah tuh bilang. Ya, rusak masuk kampung tuh. itulah saya geram bah juga itu sebenarnya. Selalu mereka begitu bah. Kan kami orang punya rumah tuh yang paling tepi tangga kecemasan tuh. Dah lah dekat dengan kakak. Itulah saya bilang. Rasa Orang-orang yang tak tentu tuh, dia ikut-ikut kamu dari belakang. Itulah, saya ini pun sebenarnya antara dua juga nih. Seram sejuk tuh lah, tak boleh sendiri-sendiri dalam, kalau mau keluar kan. Iyalah. Kita takut bah. Cikgu dah tingkat berapa hari tuh? Tingkat 14 saya. Sama dengan tingkat si Sidak Maya kah? Tidak, dorang Maya tingkat 16 kan. Saya 14, saya di bawah tingkat saja. Atas dorong kai. Ya, positif dorong. Iyalah. Saya memang mana baru ini pergi turun lift sendiri di bawah itu pun masih takut-takut saya lepas saya dengar cerita di sana macam cerita di orang. Tengok masuk dalam lift pun sudah nampak seram sudah. Dari luar saja kau tengok tuh bangunan, aduh macam museum sudah. Lift tuh bau dia macam. Itulah saya punya husband kan, dia tolong hantar barang. Apa ini, lift tidak runtuh kan nanti, selamat ke ini. Ayah naik sajalah saya bilang. Mau jalan kaki tidak larat juga saya bilang. Ya, Cikgu Nom tak ada coba tanya rumah sewa depan kita. Kan ada juga rumah sewa depan sana. Ada, tapi husband saya tidak bagi. Dia bilang lagi selamat. Aduh, terus saya bilang lagi selamat lah kunun. Lagi selamat. Saya juga kunun. Terus saya bilang, kan saya jarang ada saya tidak dekat sana juga, jadi tidak kalau masa ini. Atau semester depan kita face to face kah, pulih kah? Belum pasti lagi. Harap begini saja memang sini keluar tuh apa, pulang balik. Iya. Saya ingat saja hostel yang sekarang nih. Ya, nada sikit. Bakaku sebab dia hostel. Beginilah orang dalamnya keluar malam, pagi pergi nak beratai. Dalam main laki dalam rumah. Bahaya nah. Iyalah. Itulah macam tuh. Ini kami subah asrama lama din. Nade tahu walaupun si daya orang security nang jaga baru dia. Orang luar bah. Talah, dia faham nyak ku lu 2 bulan jak ku dia keluar aku. Kok asrama ke dulu, Cikgu Manda? Iya, dulu saya asrama 2 bulan saja. Dekat Chonglin situ, bah? Iya. Ui. Tingkat 16. Kok asrama dulu? Iya, masa dulu awal apa tuh? Kita special intake dulu bulan 11 tuh. Kita nih special intake. Iya, special intake. Kenapa kita spesial lah? Entahlah. Sebab untuk memenangkan kota, saya rasa sebab kan sebenarnya dah ada intake sebenarnya yang awal dari kita tuh. Sepatutnya kita sama semester dengan si Tada, mereka semua tuh kenal kan, yang si Tada tuh kan. Iya, yang garang semacam ya. Iya. Kenal. Sepatutnya kita sama dengan mereka, sama dengan si Patricia, dengan si Kevinson, dengan Christina Mayang, mereka semua tuh, tapi memandangkan mereka sudah seminggu awal belajar dari kita, so macam alalang bah, jadi mereka itulah
Sebab itulah base Pokok apa? kita banyak, mereka sikit. Oh, Mereka itu yang mereka bikin kita spesial lah. mereka berbelas saja, kita ni 29 orang. 29 ke kita, bukan 30 lebih. Enggak, untuk batch yang RCB 2011 saja. Oh, begitu. Saya ingat apanya yang spesial. Sebab iyalah kan kita semua nih sama semua ke PTPTN punya jumlah. Maksud saya kan macam saya kan 30.000 lebih begitu kan. Semua sama kah? Sama saja. Yang saya tak paham jarang cakap yang full loan, half loan, apa binatang itu sebenarnya? Belum dapat apa full PTPTN. Kalau full penuh dia tu Kak, sebab ada yang minta setengah kan, ada yang mampu bayar. So, Oh, sebab kan ada yang saya tanya Rosemary bilang orang macam full Rosemary kan si Susan bilang yang 40.000 tuh apa tuh? Kenapa 40. dengan kita tidak begitu? 40,000 orang mengikutkan syarat untuk dapatkan full loan untuk 40,000 untuk kita punya degree. Dia kena ikut syarat. Kalau ada syarat yang yang kita tak ikut syarat tu, kita ada yang dapat 75% untuk 30,000, ada yang dapat 50%, 20,000. Dia ikut syarat kita punya ada tu. Dia ikut lembaga hasil punya status kita. Oh, jadi kita ini tidak layak lah begitu. Tapi untunglah tidak banyak sangat kan. Iya. Jadi yang ambil 75% tu, yang 30,000 lebih tu, yang lebih tu kena bayar sendiri lah setiap bulan ataupun bayar cash lah. Kalau saya bayar cash habis. Oh, yang 100 lebih tu kah? Yang ke 200 tuh? Yang disuruh bayar tuh? Tak, yang kan kita punya satu degree ni 40,000. Kan? 40,000. Tapi contoh kalau PTPTN tu bagi kita 75% saja, maksud dia 75% ialah 30,000. So yang lebih tu kita bayar sendirilah. Macam mana tuh sebab saya itu disuruh bayar sama Cik Selan. Ya, bayar dengan Cik Selan sebab Cik Selan yang handle untuk bagian yuran kuliah. Saya ada bayar 1.000 plus begitu. Saya hari itu saya lansam sekali saya punya tuh hari. Itulah dia kod. Itu dia kah? Itu dia. Kan kita pinjam 30.000. 30.000 kan kita? Kita pinjam untuk 75%-nya 30,000. Oh, kau 40 kah Cikgu ke? Oh ya kan kau terus naik sarjana. Tengok tu. Orang kan itu dia. Lagi besar. Kurang besar tuh. Kecil mata saya nampak. Keringan. Dom. Sorry. Yang ini full PTPTN ni, yang 100 ni dia tak perlu bayar PTPTN yang tanggung. Nampak ke saya punya mouse? Okay. Nampak. Okay. Yang 75% ni, kejap. Kita dah habis bincang kan? Kita dah habis bincang kan? Belum, tiba-tiba masih bincang. Okay, yang 75% ni, Cikgu Nam dapat berapa peratus? 50 ke 75? Saya rasa saya dapat yang 75 itu yang 30.600 itu. Kan kita punya ini, kos kita ni, BD kan? Okay, ini total iuran kita sepanjang SEM. Itulah 3 tahun ni. 33.500. Tapi kan kita dapat macam diskon 2.500 bahwa kita tidak dapat laptop tu hari kan? Ya, tapi dia masukkan secara RM100 lah setiap kali habis SEM. Ada itu? Kan kamu orang dapat yang kamu cek habis saja SEM ataupun SEM masuk ataupun nak masuk SEM baru tu dia akan ada masuk RM100 dalam bank Islam. Ada. Bank Islam. Itulah balance yang balance. 2.500 itu. Ya. Kalau 2.500 tuh yang setiap SEM tuh, bukan diskon pengurangan harga. Ya, sebab dia tak boleh bagi sekaligus 2.500 tuh sebab akan ada isu seperti student tiba nak habis SEM nikah macam tu lah, dia macam rugilah sebab tu dia bagi sikit.
Oh, begitu. Pahamlah saya. Mengerti sudah. Mengerti sudah, ha? Jadi Sekarang Karen dapat 40.000. Kalau saya tahu masih banyak dia punya balance tuh, tak saya ambil kulon hari itu. Diploma 20 tambah ni 40, matai lah kita. Siapa, santuy. Enjoy your life. enjoy your life. Apa lagi? Panjang tuh kan. Apa tadi? Nih, ayah. Standard apa tadi? Aspek kandungan. Jumpa sudah. Kalau dekat Terus contoh, terang lah Cikgu Manda, saya ini tadi tidak berpendengar, kelelahan betul saya, capek banget. iyalah saya, Itulah tadi saya tertidur tadi kota dalam kelas Ikut Cikgu betul. Sastra. saya pun capek juga nih. Capek betul saya. Bayangkan semalam tidur pukul 3, lepas tu bangun lagi jam 6. Aduh. Yang ini, aspek kandungan. Kak, ini contoh mis, tata bahasa. Tapi kalau dekat sini dia mesti berkait rapat dengan dia punya, ya, apa mis bagi tadi? Mana kita punya grup, ini. Tema, dia mesti berkait rapat dengan kita punya tema. Tema kita adalah amalan gaya hidup sehari. Ya, loh. Mesti berkait rapat dengan kita punya tema. Apa tadi Kak Kiran tadi mana apa gaya bahasa? Gaya bahasa. Bolehkah? Alah, I'm not sure lah. Was-was juga sana. Kan yang Cikgu Syuk takkan kamu diam-diam saja yang kamu cakap. Dia masih berfikir tu, petang ni nak makan apa, fikir apa. Takut Cikgu Syuk. Dia seorang saja. 3 lawan 1. Kenapa kau takut sama saya kah? Maaf cikgu, kecapekan saya. Yalah kan. Hey you, Ya, sendiri saja saya angkat sawit tadi Cikgu. Itulah ya pasal. mana husband kamu kerja dia. Kerja dia tidak dapat dia cuti. Semalam sudah cuti. Last trip saya ambil. Saya sendiri angkat, sendiri loading, sendiri nanti duit sendiri punya. Anak-anak siapa yang jaga? Anak-anak sekolah ini hari Cikgu. Siapa ambil mereka tadi, cikgu juga? Tidak, bapak dia balik masa rehat terus ambil dia orang. Jauh Pak tempat saya jual sawit, itulah masalah. Yalah kan. Come on guys. Saya pun tak dapat fikir ni. Gaya bahasa kah? Aduh, hai. Ini tata bahasa. Dia kan first kita buat tadi penulisan kan. Pun tak dapat juga. Salah. Kan? Kita Ya. letak penulisan dengan ayat. Dia mau apalah sebenarnya? Mis cakap rujuk balik apa tu SKP 365 tu. Salah tu dia cakap begitu. Ni tadi suara dia. Oke, untuk hasil pembelajaran, mengenal pasti ini kamu punya hasil kabur sangat. Ya. Kan ini sudah Ni lain. Dia tak ada voice, dia tulis saja. Aspek kandungan itu tidak sesuai. Sila ubah. Ayah. Tema rujuk di SKP 365. Apa bah? Pening saya ni jap. Kalau lah ada cikgu Kai kan, dia ada saja idea dia. Coba kasih besar dulu di SKP itu. Kita punya SCP 3.5. Wait ah. Okay, ini kita punya kamera menulis. Nampak mau? Yang tadi dia punya isi kita dekat itu tadi masa bagi draft dekat cikgu tadi apa penulisan karangan enggak? Kita letak ni penulisan binaan ayat. Miss cakap sini
tak sesuai. Tidak ubah. Dia bilang begitu. Ini contoh Miss letak tanda bahasa, kita kan tak sama. Kalau karangan-karangan macam yang ini kan dia lebih kepada pembentukan kata apa? Sebab kan kita fokus pada dia punya teknik dia. Menggunakan kamera pada dalam tulisan karangan. Tulisan karangan. Memang pada kami baru tahu Jumaat tu 29 lah. Tapi 29-nya kami dari pagi pergi muka ambil adik Mek kat asrama. Cik. Masih pada awal. Kami si tahu 29 hari Jumaat. So kami kena aish. Kan dah pada hari Jumaat tadi ya. Oh memang tapi si tahu 29-nya hari Jumaat. Tak orang lah, bincang lah. Kan kita dah bincang. So sidak lain belum tahu lagi. So hari Jumaat kelak lah. Tak sidak. Okay. Yang ni, dah jumpa tadi? Belum. Letak saja gaya bahasa. Nanti kita tukar dia. Ya, nanti kita cari dia sama-sama. Satu pernah mencari juga di Google. Itu sajalah yang kena tukar. Iya, kosakata. Kau kah? Kosakata. Kosakata. Kosakata tak perlu kan? Tak perlu kan? Tak ada kosakata kan? Sajalah. Tak ada rasanya. Ya, tidak ada. Yang buku rujukan ni perlu juga kah? Kita ada buku rujukan kah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini lagi pelajaran gambar-gambar tentu ini gambar apa yang kita mau? Oh, alat. Bukan piramid Mahanan tuh kau gambar. Iya, gambar tu. Nanti siapa yang ada tulis aksinya gambar piramid itu. Ini semua dah settle. Cuma tinggal yang ini saja, aspek kandungan. Sekarang saya chat Miss, nanti Miss reply dia cakap. Okey, yang ini. Yang ini Miss tak sentuh sangat hari tu. Dia fokus pada yang ini. Rasanya yang ini okey kot, sudah okey kot. Kot. Sebab tadi saya tengok Miss, apa tu? Komplain pasal ni. Dia lebih kepada kita punya RPH kan? Tak apa, nanti saya cek lah dia punya ejaan ke apa semua ke. Yang ini settle. Okey, yang ni. Maksudnya kita tak perlukan inilah kan? Kan dia cakap tidak ada slide ke tadi? Yalah. Kita just bentang je ada gitu kan. Tapi macam pelik apa kalau membentang tak ada slide. Macam tentulah kita nak tunjuk something kan, macam Miss cakap nak bentang ataupun nak bagi rakaman video. Kamu orang memang okay untuk bentang live kah? Memang berhasrat kah?
Tak, kami orang nak ni tentang secara recording tu. Kan secara virtual live kan ni, secara virtual ni. Iya, tapi kan tadi dia memang bilang tidak ada slide kan? Iya, tapi Itu kan saya, itulah saya kata mungkin dia suruh kita buat yang macam kaedah tu penyoalan tu, saya rasa macam tu video yang dia nak. tapi kita punya ini RPS juga langkah ni kan dia lebih pada apa tu kelas secara online. Kalau online memang sepenuhnya menggunakan slide. Macam mana dia mau suruh kita tidak pakai slide? Takkanlah kita mau cakap-cakap macam tu saja, macam ni tadi. Ya sembang tu PO kali. Boleh je kita kelakar, kelak kita edit apa pengisian kita angkah ya. Contoh kita overlay kan apa yang kita mau sampaikannya. Contoh piramid makanan. So masa kita kelakar kelak kan ada subtitle. So kali akan keluarlah piramid makanannya sebelah kita. So maksudnya perlu ada edit lah kelak. Oke, nanti serahkan kepada yang pakar. Bolehkah? Fahamkah? Paham. Faham, cikgu. Macam dia masukkan animasi di dalam Ya. kita punya macam kita baca berita tuh ada Tapi benda kita mau kepada menghurai, terangkan. Kita banyak menerangkan guna percakapan. Tapi at the same time kita ada bagi alat bantu mengajar macam ilustrasi lah, macam ada gambar piramid makanan. Kita ada buat aktiviti word wall dalam beberapa minit. Lepas tu kita ada bagilah dia punya isi-isi tu keluarlah dekat video kita nanti. So nanti masa explain tu yang penting kita kena bahagi tugas. Kita macam perlu ada skrip ataupun untuk tengok skrip tu tersusun dan senang dan Miss pun mudah nak faham untuk bagi markah. Ya, contoh kalau kita buat ikut part-part kita masing-masing apa yang kita fahamkan. Nanti kalau kita compile dalam satu video, dia akan nampak dekat situ ada apa kelemahan kita, apa kelemahan pembelajaran kita. Tapi sebenarnya pembelajaran lesson plan ni sepatutnya dibuat oleh semua orang ataupun satu orang sepatutnya. Kalau kita buat asing-asing, lesson plan tu dia akan nampak kurang berkesan. Sebab kita punya tahap pemahaman, kita punya tahap penjelasan kita tak sama. Contoh saya punya tahap penjelasan saya ada contoh banyak. So yang lain boleh faham lah. Contoh yang Kai punya dia penghuraian dia ada, tapi contoh untuk Miss faham tu dia kurang. Begitu. So masa kita nak terangkan masa dalam video nanti, kita kena bincang sama-sama lah dia punya susunan macam mana, cara penjelasan dia macam mana supaya kita punya lesson plan tercapai ataupun berkesan. Faham kan? Sebab lesson plan ni sepatutnya buat seorang-seorang supaya satu tu selari dengan apa yang kita nak sampaikan dalam objektif pembelajaran kita. Okey. Sekarang kita teruskan dengan tu lah. Macam mana nak recording ni? Siapa cakap dulu macam mana pengisian dia? Boleh? Ke ada yang tak faham? Begitu aja lah. Coba explain pasal recording tuh. Kita buat kita mengajarkan itu bukan mengexplainkan kita punya lesson plan lagi kan. Kita masuk kepada subjek tersebut, topik tersebut kan. Ya, kita terus kepada topik itu. First kita nak beritahu lah kita akan buat karangan, tapi karangan tu berkaitan dengan gaya hidup sihat. Terus dalam gaya hidup sihat, rangka untuk buat karangan tu kita menggunakan kaedah Imbakut.
dia kena tersusun lah supaya mereka faham macam mana cara penulisan untuk karangan ataupun kemahiran menulis yang berkesan dan jelas dan senang faham lah. Fahamkah? Ada yang kurang faham ataupun saya guna? Faham. Okay. So macam biasalah pengenalan, kita akan bagi salam dulu. Kita bagi itulah, kita beri salam lah. Lepas tu tanya semua dah ada ke tidak, jumlah pelajar cukup ke tidak. Lepas tu kita akan bagi tahu lah suara kita jelas, paparan yang kita share dekat Gmeet ni jelas. Sebelum tu kita kan kena send link kan? Tak perlulah send link. Kelas online ya. Tahu ulang dia kan suka mengepip. Padahal aku ulang mengepip. Terus Alah. Oh. Aku barang pula. Mana punya pakai sukai. Aku telefon Pak Ang, Pak Ang ada lagi. Bila nyangkut. Apa kerja dalam? Wan, Assalamualaikum. Bapak kita mandah kelaknya angka barang sungki ya dekat gate tibah ya. Pukul 4 kelaknya pergi dekat rumah abang stok lah. Kelaknya tak pukul 4 kelaknya sekali ingat. Ya. Kelak kau ambil pukul 4 saya dekat gate. Kita perlu padahkah apa yang kita belajar minggu lepas? Untuk eceh-eceh je. Adakah dekat lesson 10? Kalau saya ada, saya payahlah. Saya. Nanti Cikgu Nam dengan Cikgu Karen bagi tahu macam ni lah masa kamu orang akan ajar micro teaching nanti, okay? Senang untuk kamu kita belajar untuk masa sekolah nanti. Nak tahu? Okey Cikgu Syuk, terima kasih. Ya, supaya yang lain pun sama-sama berkongsi lah. Ya, penting itu. Harta Tuhan bagi-bagi. Cia. Bila kau tulang kucing Cikgu Syuk? Habis raya. Habis raya. Lepas tu masa minggu exam tu balik sini lagi sebab ada konvo. Oh, iyalah kan. Saya pun pulang juga saya rasa tidak lama saja saya balik di Balik Kuching. sama-sama lah. Bila saya plan mau pulang 1 minggu sebelum exam tu lah. Sama. Okey lah kalau begitu, tapi iyalah pulang sama sajalah. Cikgu macam tu juga What tidak pasti. Sebab dia dapat extend untuk 1 sem sebenarnya, tapi kami suruh dia balik Kuching sebab untuk Madam Nisa pun nak tolong untuk bantu dia untuk perubatan. Oh, apa tu buat? Dia sakit dari segi iman sebenarnya. Adalah. Oh, Ya. kasihan betul. Dia saya tengok dia makin kurus lah. Teruk kurus dia. Sangat. Ya, kasihan betul. Aduh, mau berdoa kuat-kuat dia tu.
Kamu orang pun perlu ajak dia pergi gereja. Dia lama saya rasa dia Iya. tak pergi sana. Sangat lama. Saya pun lama sudah tidak pergi gereja nih, cikgu. At least kamu orang ada berdoa. Saya tengok dia tu berdoa pun tak tahu. Macam mana dia berdoa, entahlah. Tak tahulah, iman satu orang. Susah kita mau cakap. Kita sokong dalam doa sajalah. Jangan. Dah mau asak ikaw. Pengaman ka naman. Ako, di kasi kay... Sakit, dah mau asak. Kaya mukhang nandiyan, ginujoy niya saya. Ikaw, baka maganda. Apa ako, gipop kay ikaw lah. Ako, tsaka isa-isa, ba't agad, wow. Ikaw na ngapip. Ako, kasi ulang dahil ako doon. Ako magkandi ako kasi. May bila. Pangagawa pa kaya? Oo. Masak na yan. Aduh, my God. Nasa paan mo? Ina. Kita ba mo sa tao na meron sa siya. Si Mama. Dialo, anjang. Ah, nakang nasa. Benang mau yang mana satu? Kita bincang lo baru kita bahagi sapakan kelakar. Macam mana? Dah kah untuk ya pengenalannya? Dah. Dah oh? Yang ikut itu sebenarnya copy paste. Baik. Cuma yang untuk si dia ambil lah yang si berkaitan. Okey, baik. Okey, untuk first langkah, so dah termasuk dalam yang lah aktiviti. So masuk langkah 1, aktiviti 1. So aktiviti 1 kita akan terangkan topik yang kita akan ajar hari ini. Ang alat tigang tiyak na ang batuwa man diyan. Oh jeez, sorry. So dua paparan tu yang akan dibagi dekat grup WhatsApp ialah piramid makanan dengan carta Imbakup kan? Hello? Ya. Carta Imbakup kan? Ya. Carta Imbakup dah memang dipolah kedai ajak kah? Dibuat macam tu je kah? Carta Imbakup. Ke ada yang nak design lagi? Mana? Mau ada contoh kah? Carta Imbakup ya? Yalah, kamu ada contoh kah gambar dia? Kan kita semua menulis dalam buku ya, Imbakup tau. Create lah. Design ya. Jeez. Kelak ya, jangan buang masa. Kelak polah tau. Kita bincang tu sayang langkah lah.
Ni aktiviti satu tak? Untuk induksi tak? Turun lah. Okey. Memberi penerangan dan mencerahkan mengenai kemahiran menulis karangan. Kita terus beri penerangan dan pencerahan mengenai kemahiran penulisan karangan Ibaku. So, apa yang kita akan buat untuk langkah satu ialah kita akan menerangkan berkenaan dengan kemahiran ataupun formula Ibaku, kaedah Ibaku, kaedah teknik. Sorry ya dengar jap. Dekat langkah satu terus huraikankah cara penggunaan kaedah Ibaku tu? Kaedah kan teknik kok. Secara bertulis. Terus huraikanlah dekat siang. Ibaku merupakan kaedah Ibaku terdiri daripada berapa ya? I, M, B, A, K, U, P. I, isi, M, mengapa, B, A, bagaimana, K untuk kesan, bukan K untuk kenapa. U untuk ungkapan menarik, P untuk penegasan. Okey, ni untuk cara menggunakan kaedah Ibaku. Ada huraian. Ungkapan menarik ya dalam kurungan engkah peribahasa ataupun simpulan bahasa. Dah kasih lah. Ungkapan menarik peribahasa ataupun simpulan bahasa. Okey, apa lagi yang dalam lesson plan tu? Selain Ibaku, untuk langkah satu apa lagi kita akan explain? Topik mengajar pautan, menerangkan topik pengajaran melalui pautan video. Apa ya? Macam video apa ya? Voice recording. Kita ada send nota bertulis kah? Tidak. Ya, dekat ya ada pada ya. Murid akan melihat dan memahami nota bertulis yang dikongsi oleh guru dalam kumpulan aplikasi WhatsApp.
Ada macam bentuk dalam bentuk PDF file. Nota apa ya dalam bentuk PDF? Kita dah ada kan nota ya? Tak lah, siapa tulis tu? Sekejap. Apa yang tulis tu? Nota kot-kot di makub. Ibakub sih ada nota, just ada gambar aja untuk formula. Ke kita perlu pola nota untuk ibakub untuk terangkan lebih lanjut keadaan ini menggunakan ibakub ya. Ataupun si perlu hantar nota, just hantar gambar yang Kak Karen send tu dia. So kita just hantar gambar, si ada penerangan dekat gambar ya. Maksudnya huraian, si ada. Yang untuk tadi lah, guru akan menghantar rakaman video macam kita explain apa ibakub. Ya perlu ada pola video lain ke ya. Sebab mengikutkan ibakub dalam internet, si ada search, ada istilah ibakub. Ataupun si perlu video, just buat dalam nota aja, dalam bentuk tulisan. Oops, ada nota teknik ibakub. Ada. Okey, ada kelam pola nota angka je ada. Yang video ni? Video ya. Kai tu. Kena ni Kai pola ya. Ke lupa. Ikut. Mungkin kita mau angkat video, kami boleh je pola video ya, just untuk terangkan ibakub tu apa. Tak pakai ya kelak untuk masanya kurang daripada 2 minit kena ya lah. Boleh je. Dah ya lah. Selesai. Dah settle lagi. Kelak main pola video, kelak main pola nota ringkas berkenaan dengan ibakub untuk langkah 1 tu. Okey, teruskan. Next. Okey, langkah 2. Okey, Tok dah masuk dalam piramid makanan. Ada yang nak explain? Kami sekejap explain Tok. Dah mau azan dah Tok. Cikgu Nom, Cikgu Kay. Okey sih. Okey. Itu taknya ya. Nah, yang kacau maknya ya Gik ya. Okey, langkah 2. Langkah 2 tu best sebabnya ada break link untuk word wall dan akan explain simple je lah pasal piramid makanan. So orang kan pasal piramid makanan kan pasal makanan, so orang akan suka lah. So perlu menarik minat sidak, kejelasan untuk cara melontarkan explanation tak mesti menarik lah esay. Bukan je untuk menerangkan secara apa yang kita faham, tapi gaya penerangan kita ya penting untuk sidak berminat dan sidak senang faham. Bagi kita aja. Boleh lalik bunyi ya, sebab rumah kami memang ada jam besar.
Okey, langkah 2, guru akan menerangkan cara okey, firstnya akan beri pengenalan berkenaan dengan topik karangan kita akan pola. Tak ni ayat dah. Topik karangan kita akan pola ialah gaya hidup sehat. Guru akan menerangkan topik penulisan karangan. Penulisan karangan yang akan dibuat, Jis, yang akan dibina, yang akan dirangka, yang akan guru akan menerangkan topik penulisan karangan untuk memupuk pemahaman murid berkaitan dengan gaya hidup sehat. Jis, ajak copy paste. Untuk memupuk dengan menggunakan kaedah Ibaku. Dalam penulisan. Yes. Cantik ayat. Okey. Bertajuk gaya hidup sehat. Okey. Dah menerangkan topik gaya hidup sehat. Apa nama tu? Dan ni menunjukkan paparan piramid makanan. Okay, yang kedua, menerangkan, memberi pengenalan berkenaan dengan kumpulan piramid makanan. Menerangkan kepada pelajar, guru akan menerangkan makanan kepada pelajar. Kaya kita menggunakan wall. Kita dah pola kat wall. Kita teruskan dengan word wall dan sesi perbincangan amalan gaya hidup sehat. Okey. Guru akan menghantar pautan kepada menggunakan aplikasi. Cik sampailah 10 minit dah. 5 minit pun cukup ya. Oops. Wasilah kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Bagilah ia pada makam yang terpuji yang telah kau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memiliki janji.
Okey. Dah. Pergi pagi. Okey, ya langkah kedua dah settle. Pergi langkah ketiga. Alright. Langkah ketiga. Menegaskan dan menerapkan kemahiran penulisan iaitu kerangan di dalam kalangan murid. Paparan tugasan bina karangan. Sesi bersoal jawab. Menetapkan tempoh pengantaran. Apa kena tengok? Beri tugasan. Beri tugasan latihan. Kami off mic ah. Pedik kan main nanjang. Pedik alu main nanjang. Isa pa nga sajok-sajok alu sana nga.